Didik TV KPM. Okey, vermikompos sebenarnya adalah baja organik, baja organik yang terhasil daripada penguraian bahan organik yang dimakan dan dicerna oleh cacing tanah. Ya Syafiqah, dia makan, dicerna. Baiklah. Okey, hasil cernaan dia adalah vermikompos. Cacing tu ialah vermi ya cikgu? Cacing tu vermi. Okey, baiklah. Okey. Kita teruskan. Tujuan vermikompos, ya murid-murid, tujuannya adalah menghasilkan baja organik yang bermutu dan berkualiti. Seterusnya, mengatasi masalah sisa buangan, menstabilkan nilai pH tanah dan menghasilkan asid humik. Dan juga dia tidak merosakkan struktur tanah seperti dalam penggunaan baja kimia. Hasil tanaman juga selamat digunakan dan mampu menguraikan nitrogen dalam tanah dan mampu juga membekalkan hormon dan enzim kepada tumbuhan dan untuk tumbesaran. Dia lebih kepada menyuburkan tumbuhan. Okey. Ya, cikgu. Okey. Di sini ada contoh-contoh cacing, jenis-jenis cacing yang boleh dijadikan sebagai ejen untuk menghasilkan baja. Okey, ada beza ke cikgu antara belakang dan depan? Belakang dan depan. Okey, ada Syafiqah. Di sini adalah cacing yang, kalau Syafiqah nampak apa beza dia? Kalau yang ini ya cikgu, dia nipis dan panjang. Nipis dan panjang. Kalau yang itu dia gemuk sedikit. Okey. Kalau gemuk sedikit ni nama dia lain dan asal usulnya pun lain Syafiqah. Ya, cikgu. Yang kurus dan nipis ni kejap lagi kita kenali mereka. Okey, alright cikgu. Okey. Sebelum mengenali cacing ini, murid-murid, kita teruskan dengan soalan. Soalan contoh yang ke-6. Okey. Siapa nak jawab? Okey, siapa nak cuba soalan 6? Silakan kat tangan. Yes, Nurul Fatihah. Fatihah, silakan. Okey, silakan Fatihah. Tuliskan padanan bagi jenis baja dengan penyataan yang betul dalam ruang jawapan. Baja yang terhasil dari dimakan dan dicerna oleh cacing ialah baja vermikompos. Okey. Baja yang terhasil dari penguraian sisa tumbuhan dan haiwan ialah baja kompos konvensional dan mampu membekalkan hormon dan enzim untuk pembesaran tanaman ialah baja vermikompos. Okey. Betul siapa tadi? Fatihah. Okey, tahniah Fatihah betul Okey, kita tengok seterusnya. Dah tiba masanya Syafiqah Okey. Yang tertanya-tanya apakah jenis cacing di depan kita ya cikgu? Ya betul. Okey. Yang silakan cikgu yang itu. Dia nyorok ni Syafiqah. Cikgu. Dia dah keluar dah. Okey. Okey, yang besar ni adalah cacing Afrika African nightcrawler. Nightcrawler. Yang kecil halus-halus ni adalah cacing merah. Warna dia pun merah kan? Merah, merah. Dan yang berbelang dan besar sedikit daripada yang merah ni adalah cacing harimau. Patutlah dia berbelang ya cikgu, cacing harimau. Tetapi dia punya peranan dia sama ya cikgu? Peranan dia sama. Peranan dia makan, cerna. Makan, cerna. Okey. Baiklah cikgu, dan seterusnya. Okey, ni dia dah keluar ni. Syafiqah, dia nak lari ni. Itulah, kena tutup cepat-cepat. Okey, jenis-jenis cacing kompos jenis-jenis cacing kompos. Pertamanya cacing Afrika anak-anak murid dah lihat cacing Afrika, seterusnya cacing merah dan cacing harimau dalam bekas yang sama ni, dan cacing biru. Cacing biru cikgu tak dapat bawa di sini Syafiqah cacing biru yang dapat bersama dengan kita adalah 3 jenis cacing ni. Okey, bagaimana murid-murid nak hafal jenis-jenis cacing adalah seperti ini formula ringkas, iaitu harimau Afrika merah biru. Harimau Afrika merah biru. Ingat tu je. Harimau Afrika merah biru.
Okey, kita lihat Okey, tabiat cacing. Okey, tabiat cacing di sini, selera makan yang tinggi di mana cacing yang menghasilkan vermikompos ni dia akan makan mengikut berat badannya. Purata berat badan seekor cacing adalah 4 gram. Jumlah makanan yang diperlukan juga 4 gram sehari. Okey. Seterusnya dia membiak dengan cepat. Sepasang cacing kompos mampu bertelur sehingga 50 kapsul, 50 biji kapsul setahun. Dan dalam setiap biji kapsul tu mengandungi 2 hingga 3 ekor anak cacing. Jadi murid-murid boleh kirakan agaknya setahun tu berapa ekor anak cacing yang terhasil. Boleh dihasilkan? Ya, 100 hingga 150 ekor anak cacing. Jadi tabiat seterusnya adalah dia suka makan lapisan atas. Itu favorite dia. Cacing akan berkumpul di dalam lapisan atas timbunan makanan yang kita sediakan. Dan tabiat ini sebenarnya memudahkan kerja-kerja mengasingkan cacing dan mengutipkan vermikompos. Okey? Okey? Okey, kita lihat soalan contoh 7. Okey, siapa nak cuba? Okey, silakan angkat tangan. Okey, silakan. Cacing yang menghasilkan vermikompos mempunyai tabiat tertentu. Tuliskan betul pada tabiat yang betul dan salah pada yang tidak berkaitan dalam ruang jawapan. Okey. Memiliki selera makan yang tinggi, betul. Betul. Tidak suka memakan lapisan atas, salah. Membiak dengan cepat, betul. Makan mengikut berat badannya, betul. Okey. Betul Syafika. Tania Akilah, semua betul. Okey, kita teruskan dengan bahan makanan cacing. Makanan yang disyorkan dan makanan yang tidak disyorkan. Makanan yang disyorkan adalah makanan yang digemari oleh cacing. Makanan yang tidak disyorkan adalah makanan yang cacing tak suka. Okey, dia dibagikan kepada 3 kategori, iaitu sisa dapur, sisa tumbuhan dan juga tinja haiwan. Okey, kita lihat kategori pertama. Makanan yang disukai oleh cacing adalah kulit telur, kulit buah-buahan, reja-reja sayur, kotak telur, surat khabar. Tapi makanan yang tidak disukai adalah daging, ikan, makanan berminyak, bawang, telur, tenusu, garam dan cuka. Yang ini jangan diberi pada cacing. Seterusnya kita lihat sisa tumbuhan yang disyorkan atau disukai oleh cacing adalah batang pisang, batang jagung, jerami padi, daun-daun dan rumpai. Dan makanan ataupun sisa tumbuhan yang tidak disukai oleh cacing adalah kulit limau dan tumbuhan yang berbau sitrus. Bau sitrus, dia tak suka. Okey. Dan kita lihat tinja haiwan pula. Cacing suka makan tinja haiwan yang makan rumput. Murid-murid, tinja haiwan yang makan rumput seperti tinja lembu, kambing, arnab dan kuda. Tapi tinja haiwan karnivora tidak disukai oleh cacing. Di mana contohnya haiwan karnivora, kucing, anjing, spesies unggas, burung, ayam dan itik sebagainya. Okey. Okey, kita lihat soalan contoh yang ke-8. Siapa nak cuba jawab? Okey, Akmal. Jadual menunjukkan contoh makanan yang disyorkan pada cacing untuk penyediaan vermikompos. Tuliskan contoh makanan tersebut mengikut kategori bahan makanan yang betul dalam ruang jawapan. Bahan makanan 1, sisa dapur. Jawapannya kulit telur dan kulit buah-buahan. 2, sisa ladang. Batang pisang, jerami atau rumpai kering. Okey. Okey, Tania. Betul, Akmal. Okey, kita teruskan dengan kualiti vermikompos. Vermikompos yang berkualiti mestilah berwarna coklat lagi. Sama juga dengan kompos tadi. Mesti warna coklat kehitaman. Yang keduanya tidak berbau, sama juga.
tidak berbau dan seterusnya bertekstur halus. Ada contoh di sini. Ni cikgu yang mana ya? Yang ini bukan. Bukan. Yang ini cikgu. Ya. Kalau tengok di dalam halus tak cikgu? Halus. Kalau halus tu eloklah kan? Okey. Ini dia kualiti vermicompost yang tinggi. Okey, teruskan cikgu. Okey, kita teruskan. Okey, proses penyediaan vermicompost mengikut prosedur. Yang pertamanya kita sediakan bekas cacing. Bekas cacing ada di sini ada contoh. Seterusnya yang keduanya kita letakkan binca. Binca tu tempat tidur cacing. Dia boleh digunakan jerami padi dan sebagainya. Seterusnya aturkan selapisan batang pisang. Batang pisang pun ada contoh di situ. Okey. Dan seterusnya kita masukkan selapis kokopit. Ini ya cikgu? Ya betul. Itu Okey. kokopit. Dan yang kelima kita ulangi langkah 2 hingga 4 tu sehingga 3/4 daripada ketinggian bekas kompos. Kalau bekas kompos kita tinggi ni ulangi sampai dia 3/4. Okey. Dan seterusnya buat beberapa alur kecil, alur atau parit dan bolehlah kita masukkan cacing ke dalam alur tersebut. Okey. Okey. Okey, yang ke-8, tutup parit tu, tutup alur tu dengan selapisan lagi kokopit, bagi dia rasa selamat dan lembapkan medium dengan semburan kabus. Guna spray tu. Yang ini. Spray tu. Okey. Dan akhirnya letakkan bahan makanan dan tutuplah dengan penutup. Penutup kompos. Cikgu yang cikgu sebutkan bahan makanan tu antara ni yang tersedia di depan Ya, kita. tersedia di depan tu. Sisa dapur ya cikgu? Ya. Ini. Kulit telur. Kulit telur dan juga kulit tembikai. Kulit tembikai. Antara makanan yang digemari oleh cacing. Ya. Baiklah cikgu, seterusnya. Okey. Di sini langkah-langkah penyediaan. Murid-murid boleh lihat gambar di sini. Tu bekas contoh bekas kompos. Dan diletakkan binca daripada surat khabar dan sebagainya dan batang pisang. Seterusnya diletakkan kokopit yang cikgu sebut tadi. Dan akhirnya hasillah tutup tong kompos tersebut. Okey, kita pergi kepada soalan bahagian B. Soalan berbentuk esei. Okey murid-murid, siapa nak cuba? Sebelum tu biar cikgu bacakan soalan dulu. Okey. Seorang pengusaha baja vermicompost mengalami masalah mendapatkan bekalan cacing harimau dalam menghasilkan baja vermicompost. Okey. Dia hadapi masalah mendapatkan cacing harimau dalam menghasilkan baja vermicompost. Soalan A adalah nyatakan 2 jenis cacing tanah yang boleh dijadikan sebagai ejen penghasilan vermicompost. Markahnya 2, 2 markah. Ya, soalan B, huraikan. Huraikan langkah kerja penghasilan vermicompost dengan menggunakan cacing yang baharu. Maknanya cacing yang murid-murid nyatakan dekat jawapan 1A tadi, gunakan nama cacing tersebut, masukkan dalam jawapan 1B. Soalan yang seterusnya, nyatakan 2 kelebihan ataupun kebaikan menggunakan baja vermicompost. Markahnya 2. Jumlah markahnya adalah 10. Okey, siapa nak cuba jawab soalan 1A ni dulu? Tadi Azmil dah angkat tangan dah cikgu. Azmil dah angkat tangan? Okey Silakan, Azmil. Silakan. Lain yang boleh dijadikan ejen penghasilan kompos. 1. Cacing merah. 2. Cacing biru. Okey, bagaimana Azmil hafal ni? Ingat formula harimau Afrika merah biru. Tahniah Azmil. Azmil bagus boleh ingat. ingat. Mudah kan? Harimau Afrika merah biru. Okey, cacing. Dan boleh juga letak cacing Afrika. Tapi jawapannya 2, memadai dengan 2 jawapan. Mana-mana 2 jawapan ya. Anak-anak. Okey, seterusnya soalan 1B. Siapa nak cuba? Fatihah.
Okey, Fatihah. Langkah kerja penghasilan vermikompos dengan menggunakan cacing yang baharu. Pertama, masukkan bahan bincir susun selapisan batang pisang ke dalam bekas cacing. Kedua, masukkan medium kokopit ke dalam bekas cacing. Ketiga, masukkan selapisan lagi batang pisang berselang dengan medium kokopit. Keempat, buat beberapa alur atau parit kecil dan masukkan cacing Afrika merah biru. Kelima, tutup alur atau parit kecil dengan medium kokopit. Keenam, lembapkan medium dengan semburan halus. Okey. Okey. Tanya Syafiqah, betul dan sekiranya murid-murid jawab letakkan bahan makanan cacing seperti kulit buah tembikai dan tutup bekas cacing dengan penutup, mana-mana 6 jawapan ni akan diambil kira dan markah penuhnya adalah 6. 6 banyak tu cikgu. Sebab Okey, dia soalan esei Syafiqah. Ya. Bahagian B. Okey, soalan seterusnya cikgu. Okey, soalan seterusnya. Siapa nak jawab? Siapa nak cuba? Siapa nak cuba Selain ni? Azmil dan Fatihah, siapa lagi? Okey, silakan Okey, Akma. Akilah ya? Akilah. Silakan. Nyatakan 2 kebaikan mengguna baja vermikompos. Pertama, hasil tanaman selamat dimakan. Kedua, menyuburkan tanah. Okey, betul. Tahniah Akilah. Dapat 2 markah penuh. Sekiranya Akilah jawab menstabilkan pH, nilai pH, jimatkan kos penjagaan, baja vermikompos dapat membekalkan hormon dan enzim untuk menyuburkan tumbuhan. Mana-mana 2 ni dapat 2 markah penuh. Didik TV KPM